berikutnya pengisian ataupun perkongsian yang bersifat ilmu yang berguna insya-Allah pada pagi ini ya. Ya, kita akan bersama dengan narasumber kita kongsikan sekali lagi Yang Mulia Ustaz Muhammad Nasheed bin Supri merupakan seorang pegawai agama Pusat Dakwah Islamia dan beliau sudah pun hadir di studio pada hari ini. Apa kata kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Ya. Baik, kita sudah berada di tahun baru ya, tahun 2022 ini ya. Mungkin banyak impian ya ataupun banyak yang katanya orang jadikan azam lah ya. Mungkin ada yang belum tercapai lagi. 2021 baru saja kita tinggalkan. Tadi masih lagi berada di awal bulan Januari ya. Jadi untuk katanya membina satu kehidupan yang cemerlang ya. Jadi sesuailah ya untuk tajuk kita yang akan dibawakan pada pagi ini, jadilah insan cemerlang ini Ustaz ya. Mungkin banyak hal-hal ataupun perkara-perkara yang ingin Ustaz sampaikan mengenai dengan cemerlang dan kecemerlangan ini. Jadi sebagai mukadimahnya kami persilakan Yang Mulia Ustaz untuk berkongsi dengan penonton kita, silakan. Alhamdulillah, terima kasih Es dan Nadirah. Sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa ba'd. Yang saya hormati Is dan Nadirah serta para penonton yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah bertemu lagi kita ni dalam segmen tazkirah pada kali ini dan insya-Allah sama-sama kita ni akan membincangkan satu tajuk yang menarik sekali ya, Nadirah dan Esa, iaitu jadilah insan yang cemerlang. Jadi pertama sekali saya ingin mengucapkan selamat menyambut tahun baru 2022 Masihi ya. Jadi rasa-rasanya belum lagi kelambatan ya untuk mengucapkan selamat menyambut tahun baru. Jadi selalunya orang kita ni apabila masuk saja tahun baru ataupun kan masuk saja tahun baru, selalu kita ni mereview diri kita ni. Mereview. Mungkin untuk tahun 2022 ni kita ni akan mendapat azam yang baru lagi. Ataupun mungkin juga ada yang mendapatkan impian yang baru, cita-cita yang baru, keinginan yang baru dan macam-macam lagi. Jadi saya percaya semua individu kita ni ingin menjadi insan yang cemerlang. Saya pasti tidak kira latar belakangnya, sama ada ya seorang anak ya, ataupun seorang bapa, seorang ibu, apatah lagi kalau seorang pelajar, ataupun seorang penjawat awam, businessman dan sebagainya. Semua orang mau menjadi insan yang cemerlang. Saya percaya kalau bila ditanya, mau kena jadi insan yang gagal, mana orang mau? Semua orang mau menjadi insan yang cemerlang. Jadi ada satu kata-kata hikmah mengenai dengan perkataan cemerlang itu. Orang yang cemerlang itu ialah orang yang sentiasa berusaha untuk meningkatkan kepribadiannya. Maksudnya di sini ia sentiasa berusaha meningkatkan ia punya spiritualnya. Maksudnya hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ia akan meningkatkan lagi hubungan baiknya bersama keluarganya, lingkungan sosialnya ataupun mungkin saja kewangannya. Termasuklah juga dari segi kesihatan fizikal dan mentalnya. Jadi mengenai dengan tajuk kita ni pada pagi ini, jadilah insan yang cemerlang. Sebenarnya cemerlang itu merupakan suatu tuntutan dalam agama Islam, yang mana Islam menerapkan konsep al-falah. Di mana kita ni mendengar ni al-falah ni selalunya? Sekolah. Nama sekolah. Nama sekolah satu mungkin di Brunei ada sekolah al-falah. Tapi dalam azan cuba kita ni perhatikan. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Jadi dengan sendirinya di sana membagi tahu kita ni bahawa Islam menerapkan konsep cemerlang ataupun boleh dikatakan berjaya, dan konsep cemerlang itu dibuat secara berjemaah. Apabila kita ni membuat konsep cemerlang ini secara berjemaah, maka insya-Allah kita ni akan cemerlang bukan saja di dunia tapi juga di akhirat. Jadi saya percaya semua orang mau cemerlang di dunia dan di akhirat. Betul. Apa guna kalau sekiranya kita ni cemerlang di dunia tapi gagal di akhirat, muflisnya orang kita ni. Selalunya disebabkan apa tu nah? Disebabkan oleh terpedaya dengan harta keduniaan, kelalaian, pangkat dan sebagainya. Tapi ia lupa yang mana di dunia ni sebenarnya cuma persinggahan saja, sementara saja sebenarnya. Tapi kehidupan yang hakiki itu adalah di akhirat. Jadi balik semula tajuk tadi pada
pagiannya, jadilah insan yang cemerlang. Alang-alang kita ni sudah masuk tahun baru 2022 ni, selalunya momentum tahun baru ni kuat ni. Ia termasanya kita ni kan bermuhasabah diri kita ni. Dalam hadis baginda yang diriwayatkan daripada Imam Muslim, ia beritahu orang yang bijak ini adalah mereka yang bermuhasabah dirinya sendiri dan beramal untuk kehidupan selepas kematian. Jadi kita ni perlu pahami dulu apakah sebenarnya tujuan untuk kita ni bermuhasabah ni. Tujuan untuk kita ni bermuhasabah adalah untuk meningkatkan kualiti hidup secara berterusan, meningkatkan bukan menurunkan. Mungkin sebelum ini kita ni fizikal kita ni okey, fit. Tapi sudah 2022 lain terpulang azam yang melampaukan badannya terpulang lah. Malah menambah penyakit terpulang. Itu menurunkan namanya. Tapi kalau contoh meningkatkan ini, ia berusaha untuk mengubah ia punya fizikalnya itu kepada yang lebih fit lagi, kepada yang lebih sehat. Macam orang lompat tinggi. Kalau siapa pernah suka lompat tinggi ya, mula-mula palangnya itu rendah. Tapi untuk meningkatkan ia punya prestasinya itu mesti ya tinggikan, tapi anda perlu kita tinggikan benar-benar, tinggikan sikit-sikit. Kalau dapat dia lompat lagi baru dia naikkan. Atau maksudnya macam umpama muhasabah. Jadi tanya diri kita ni sendiri, adakah kita ni muhasabah diri kita ni sebelum mana? Tanya muhasabah ke indah kita ni? Ataupun tadi anggap benda muhasabah ni macam nada sejarah kita ni. Dapat tahun-tahun sama. Contohnya tahun lepas 2021 azamnya sekian. Dapat 2022 samakan sejanya. Anda ada peningkatan langsung. Jadi bukan itu yang diajarkan dalam agama kita ni. Kalau boleh kita ni berubah daripada yang baik kepada yang lebih baik lagi. Mungkin ada yang melihat ia punya prestasi kehidupannya. Kalau dalam kerajaan kita ni KPI. Kalau sekiranya mungkin kita ni belum ada rezeki tahun 2021 KPI kita ni rendah, janganlah putus semangat. Putus harapan lagi ni orang tu lagi bersemangat bekerja. Jadi muhasabah diri kita ni review, perbaiki diri kita ni. Mana yang kurang sebenarnya? Jadi kita ni tingkatkan, kita ni punya prestasi dalam pekerjaan. Sama je student. Mungkin sebelum ni malas belajar. Betul lagi COVID. Belajar dari rumah banyak orang kata ni. Wah, lagi terpeluang ni. Sampai bila kita ni kan jadi orang pemalas ni. Jadi muhasabah diri kita ni tahun 2022 ni berubah kita ni kepada yang lebih baik. Betul. Ataupun yang paling penting, ini yang paling penting sekali. Kita ni muhasabah, kita ni ukur jarak hubungan kita ni. Hubungan kita ni dengan siapa? Yang pertama adalah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana sembahyang kita ni? Macam mana kita ni membaca Al-Quran? Adakah sebelum ni kita ni selalu sembahyang di hujung waktu? Adakah sebelum ni kita ni jarang sekali membaca Al-Quran? Kita ni ukur jarak hubungan kita ni dengan Rasulullah. Adakah kita ni sering bersalawat sebelum ni? Dan kita ni ukur jarak hubungan kita ni dengan keluarga, ibu bapa kita ni. Saudara-saudara kita ni, adik-beradik kita ni lihat. Adakah sebelum ni mereka ni selalu senyum melihat kita ni? Kalau sekiranya mereka ni saling senyum, selalu senyum melihat kita ni, saling menegur dengan cara baik, artinya kita ni tu alhamdulillah. Betul. Apa yang perlu kita ni pertingkatkan lagi, baiki lagi akhlak kita ni, bertambah baik lagi. Tapi kalau sekiranya sebelum ni kita ni punya kawan-kawan, keluarga kita ni marong saja, mesti ada something wrong dah. Kalau sekiranya marong saja bukan artinya indikator baik tu. Artinya mesti kita ni ceramin diri kita ni. Mungkin ada sesuatu kita ni punya akhlak itu perlu diperbaiki. Wallahu a'lam. Betul sekali, ya. Dan saya suka sekali dengan konsep cemerlang yang dikongsikan oleh Yang Mulia Ustaz. Tapi kadang mungkin dapat menambah sedikit. Mungkin konsep gagal pun harus kita ni ada penerimaan. Kerana kita ni boleh sahaja memfokuskan hanya pada outcome ataupun result ataupun hasil, tapi kita ni juga harus tahu bahawa ada satu proses yang kita ni lalui, dan di antara proses melalui kecemerlangan itu ataupun di antara proses menuju kecemerlangan itu kadang memerlukan sedikit kegagalan. Dan kegagalan itu memang kita ni indahkan pernah terlepas je daripadanya. Jadi kita ni harus mengubah je cara minda kita ni, dan mungkin itulah cara jua kita ni untuk menuju ke arah kecemerlangan. Dan kalau kita ni sendiri mengetahui tuan, Al-Quran itulah sesuatu yang syumul, ianya melengkapi segala sesuatu. Jadi mungkin Yang Mulia Ustaz dapat mengongsikan apakah ciri-ciri insan cemerlang menurut Islam yang terdapat di dalam Al-Quran ataupun hadis. Okey, terima kasih Nadirah. Ini sebenarnya dalam kita ni punya sumber rujukan kita ni sebagai umat Islam, yang pertama adalah Al-Quran. Dan yang kedua adalah hadis, dan yang ketiga adalah para ulama ataupun kias para ulama. Jadi di dalam Al-Quran ada menceritakan mengenai dengan ciri-ciri insan cemerlang. Yang di antaranya sebenarnya banyak.
Di antaranya ada dalam surah Al-Baqarah ayat 30 dan 31. Muka surat 6 tau kalau muka surat 6 wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ketika itu Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada para malaikat, yang mana Allah Subhanahu wa taala ni kan menciptakan manusia untuk tinggal di bumi itu, khalifah. Betul. Jadi yang disebut khalifah di sana adalah yang dimaksudkan Nabi Adam, keluarganya dan keturunan-keturunannya, termasuklah kita ni sendiri. Jadi kita ni sendiri pun faham apa dimaksudkan dengan khalifah di sini adalah pemimpin. Jadi pemimpin ini bukan hanya sekadar memimpin orang lain, tapi yang paling penting lagi bagaimana kita ni mampu bertenaga untuk memimpin diri kita ni sendiri. Itu lagi barat tu. Kalau memimpin orang lain mungkin mudah. Ini nak memimpin diri sendiri yang payah sekali ni. Okay, jadi ayat 31 diceritakan wa 'allama Adam al-asma, dan Allah Subhanahu wa taala mengajar Nabi Adam alaihi salam nama-nama kullaha, keseluruhannya. Artinya A to Z kalau dalam kamus tu. Tak ada yang bertinggal lagi. Artinya di sini ciri-ciri insan yang cemerlang adalah ilmu. Orang yang berilmu maka ia akan menjadi insan yang cemerlang. Macam di sekolah. Mana ada orang cemerlang tanpa ia hadir ke sekolah? Anda dah belajar, mana dapat cemerlang tu? Mesti dapat ilmu dulu. Sama juga kalau dalam pekerjaan. Kalau sekiranya ia ada kursus contohnya, macam kalau penjawat awam mungkin kursus di IPA dan sebagainya. Kalau ia tidak ada kursus langsung, macam mana akan jadi pekerja yang cemerlang? Jadi untuk menjadi insan yang cemerlang itu yang pertama adalah ilmu. Itu paling penting sekali. Jadi ciri-ciri yang lain lagi ada diceritakan dalam surah Al-Mu'minun daripada ayat nombor 1 hingga nombor 5 dan disambung lagi pada ayat nombor 8 dan ayat nombor 9. Qad aflahal mu'minun. Sesungguhnya berjayalah orang-orang yang beriman. Siapa tu yang berjaya tu? Yang pertama adalah allazina hum fi salatihim khashi'un. Orang yang khusyuk dalam sembahyangnya. Itu adalah ciri-ciri insan yang cemerlang. Khusyuk dalam sembahyangnya. Sanangkah khusyuk dalam sembahyang ini sebenarnya? Cuma nak sembahyang kita? Sebenarnya agak susah. Kadang-kadang baru kita yang angkat takbir, membaca, terfikir, ya Betul. Allah, hutang alam habis. Sujud, Allah peripetkaran lagi alam berbayar. Macam-macam. Ada lagi kerja-kerja yang ditinggalkan. Ada saja dunia akan dipikirkan. Betul, Macam mana betul. cara kita ni khusyuk dalam sembahyang? Caranya adalah amalkan solat berjamaah. Apabila kita ni solat berjamaah, ia punya aura khusyuknya tu akan terasa. Yang kedua adalah wallazina hum 'anil lagwi mu'ridun. Ini pun ciri-ciri orang yang cemerlang, menjauhi diri kita ni daripada perbuatan ataupun percakapan yang sia-sia, pedah-pedah. Kita ni cakap yang berguna saja, itu adalah di antara ciri-ciri orang yang cemerlang. Seterusnya wallazina hum lizakati fa'ilun. Orang yang mengeluarkan zakat pun dipanggil sebagai ciri-ciri orang yang cemerlang. Lepas itu wallazina hum li furujihim hafizun. Orang yang memelihara ia punya kehormatan. Ataupun dipanggil sebagai ciri-ciri yang cemerlang. Termasuklah kita ni, maksudnya di sini menutup aurat, lepas itu menjaga kita ni punya tutur kata bahasa kita ni sama orang lain, apatah lagi kalau bukan sejenis, laki-laki sama perempuan, perempuan sama lelaki, okay? Kita ni fikirkanlah. Lepas itu menjaga amanah. Orang yang amanah ni pun dan jujur pada janjinya, ataupun dikategorikan sebagai orang yang cemerlang. Yang paling penting lagi wallazina hum li salatihim hafizun. Orang yang benar-benar memelihara sembahyang mereka ni. Maksudnya di sini adalah sembahyang pada awal waktu. Anda kira ya sembahyang seorang diri ataupun berjemaah. Itu menurut Al-Quran. Dalam hadis pun ada juga sebagaimana yang diriwayatkan daripada Imam At-Tirmizi, sebaik-baik manusia ialah orang yang dipanjangkan umurnya dan umur itu dipergunakan untuk berbuat kebaikan. Jadi apa saja maksud kebaikan di sini? Apa saja? Contohnya bersedekah, membantu orang, beramal soleh dan macam-macam lagi. Itu di antara ciri-ciri orang yang cemerlang yang disebutkan di dalam Al-Quran dan di dalam hadis. Wallahu a'lam. Ya, alhamdulillah, satu penjelasan yang menarik ya. Baik, kita terus saja untuk menghemat waktu ya. Jadi Ustaz, kita ingin mengetahui apakah sebenarnya punca ataupun penyebab yang membuat kita gagal untuk menjadi insan yang cemerlang. Sebab Masya banyak ya Allah. macam anasir-anasir, mungkin secara bisikan ataupun seumpama sekarang ini di ujung jari saja. Mungkin Masya Allah. banyak lagi sebetulnya. Silakan Masya Allah. dimulai Ustaz. Terima kasih Esa. Ini punca sebenarnya, ini pendapat saya sendiri ya, punca sebenar ataupun pendapat yang membuatkan kita ni atau penyebab yang membuatkan kita ni itu gagal. Memang untuk menjadi insan yang cemerlang ini bukan senang sebenarnya. Ia memerlukan pengorbanan yang kuat. Apatah lagi
keikhlasan mesti ada, lepas satu tekun, jangan give up. Okay, ini di antara punca kenapa orang gagal adalah indah menjaga hubungan kita ni dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana sekiranya kita ni sembahyang kan berjaya, sedangkan dalam azan hayya 'alas salah, marilah kita ni sembahyang. Lepas hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Jadi kalau sekiranya anda sembahyang, macam mana kan falah? Macam mana kan cemerlang dalam kehidupan? Selepas itu mungkin kurang berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ataupun kita ni indah menghormati ibu bapa kita ni, adik-beradik kita ni, saudara-saudara kita ni dan sebagainya. Dan punca yang kedua adalah matlamat atau indah jelas. Pernah dikaji oleh satu universiti, mungkin Harvard ataupun Oxford, yang mengkaji 100 orang. Kenapa dalam 100 orang itu cuma ada 3%, 3 orang sahaja yang berjaya. Ini di dunia ni yang berjaya dalam hidupnya. Jadi dikaji kenapa 3 orang ini berjaya dalam hidupnya. Rupa-rupanya mereka ini mempunyai matlamat yang jelas. Dan matlamat mereka itu bukan hanya di fikiran mereka, ditulis. Macam kita ni membuat plan rumah. Saya percaya kalau kita ni cakap-cakap saja, aku mau rumah besar macam mana, tanpa kita ni melukis plan, adakah terjadi rumahnya? Terbentuk kan dah dapat juga. Jadinya lain. Lain terpulang jadi dia. Jadi macam Lego kali. Tapi bayangkan kalau sekiranya kita ni kan membuat rumah, kita ni tulis benar-benar, kita ni rancang, kita ni lukis usulnya, pasti akan jadi. Pasti akan jadi. Sama juga kalau sekiranya matlamat kita ni jelas dan kita ni tulis, pasti kita ni indah akan gagal. InsyaAllah kita ni akan menjadi insan yang cemerlang. Okay, seterusnya adalah salah memilih kawan. Ini lagi bahaya. Berkawan dengan orang yang negatif. Cuba bayangkan, mana satu lagi mudah. Kalau sekiranya kita ni berkawan sama orang positif ataupun negatif. Bayangkan kita ni berdiri di atas kerusi, contohnya berdiri di atas kerusi, orang negatif berdiri di bawah ni, di lantai. Mana satu lebih mudah? Kita ni menarik orang yang negatif ni untuk sama-sama berdiri sama kita ni di atas kerusi, ataupun orang negatif ni menarik kita ni ke bawah. Mana lagi mudah? Tarik ke bawah. Kita ni kena tarik di bawah lebih mudah, gugur kita ni. Okay, sama juga kalau sekiranya kita ni berkawan dengan orang yang negatif, mudah kita ni terjerumus kepada perkara-perkara yang negatif atau seterusnya berputus asa, mudah give up. Baru juga contohnya cobaan. Baru juga bulan 1 semangat aku mau diet katanya. Berjogengnya sampai bulan 2. Lepas itu ditimbang barat, ndak juga kurang-kurangnya. Give up dia di pertengahan jalan. Ataupun puncak kegagalan. Selepas itu ini hadis Nabi juga terlalu banyak minum dan terlalu banyak makan. Jadi apabila terlalu banyak makan, banyak minum, ia akan menjadikan diri kita ni apa? Makin malas. Makin malas, jadi gagallah orang itu tidak cemerlang. Wallahu alam. Ringkas sebenarnya banyak lagi. Betul sekali. Dan sebenarnya mungkin di antara salah satu langkah juga untuk kita ni menuju kecemerlangan adalah dengan istiqamah. Tapi istiqamah ni didefinisikan pelbagai sebenarnya. Ada yang mencakapkan istiqamah ni kalau kita ni dari awal hingga akhir semangat memanjang. Tapi sebenarnya itulah mustahil untuk dicapai. Sebenarnya kalau istiqamah ni adalah bila mana walaupun kita ni gugur ataupun walaupun kita ni indah merasa ingin melakukannya, kita ni tetap memilih untuk bangkit. Itu sebenarnya definisi istiqamah yang dapat dicapai dan diraih oleh lebih ramai individu sebenarnya. Jadi mungkin yang mulia Ustaz dapat mengongsikan bagaimana cara kita ni dapat istiqamah dengan definisi tadinya untuk dapat menjadi lagi insan yang lebih cemerlang. Silakan Ustaz. Terima kasih Nadira. Ya, istiqamah ni, arti istiqamah ni adalah menjalani jalan yang lurus, siratal mustaqim. Bayangkan kalau sekiranya kita ni menuju ke satu destinasi. Kalau sekiranya kita ni jalan straight saja, ikutkan saja straight saja tanpa kita ni membelok kiri ataupun tanpa membelok kanan, pasti kita ni akan mencapai destinasi itu. Itu adalah istiqamah. Kalau sekiranya masa kita ni istiqamah tu tiba-tiba kita ni melirik ke kiri, terpedaya, melirik ke kanan, ada distraction lagi di sana. Sebab apa tah kalau sekiranya kita ni melirik ke kiri, melirik ke kanan, sebab apa orang tu terberhenti daripada istiqamah. Jadi kesimpulannya istiqamah ni sebenarnya menjalani jalan yang lurus tanpa kita ni memandang ke kiri ataupun ke kanan. Tu kalau kita faham maksudnya lah tah. Paling simpel macam orang macam kalau berlumba kuda. Kalau kita pernah orang melihat berlumba kuda kan, kuda tu kalau ia mau menang, ia mesti lihat straight saja. Tapi kalau sekiranya ia melirik kuda sebelah ataupun melirik kuda sebelah, kanan dan kiri, confirmnya gugur. Confirm. Tadi lihat contoh istiqamah melalui kuda. Okay, jadi apa yang penting adalah kalau sekiranya kita ni mulakan dengan tindakan yang kecil, istiqamah saya tidak perlu kita ni mulakan dengan tindakan yang sebesar-besarnya. Contohnya kalau kita ni mengaji tidak perlu kita ni jarang mengaji. Tiba-tiba kita ni kan beristiqamah mengaji hari ini 2 juzuk. Esok confirm tak? Macam puasa saja. Puasa ramai orang bersemangat. Bulan Syawal dia ada kuih mor. Kanyang saudara. Jadi kalau orang istiqamah ni
mulakan tindakan yang kecil. Pasal apa? Ia boleh membawa perubahan yang besar. Impaknya besar. Contohnya, kita ni membaca Al-Quran. Ya, satu huruf Al-Quran itu pahalanya berapa? 10. Nampak sudah tak? Kecil, impaknya besar. Itu adalah di antara contoh istiqomah yang boleh saya jelaskan. Ringkasannya saja. Ya, baik, itulah alhamdulillah ya. Dan seterusnya kita ingin mengetahui mungkin Yang Mulia Ustaz ya tidak keberatan untuk mengongsikan beberapa tips ataupun cara bagaimana kita ni untuk memperbaiki diri kepada yang lebih baik ini. Masya Allah, ini tips saja ya. Ini kira perkongsian bukan daripada saya juga, ini guru-guru saya, ada kawan-kawan dan macam-macam buku yang saya baca. Yang pertama adalah melazimi taubat. Taubat ini bukan hanya sekali. Maksudnya istighfar, istighfar. Sekurang-kurangnya kita istighfar. Sedangkan baginda Rasulullah, seorang yang indah berdosa maksum, ia beristighfar sehari paling-paling 70 kali. Ada hadis riwayat mengatakan 100 kali. Sedangkan Nabi lagi beristighfar selalu, hari-hari. Apatah lagi kita ni. Sebab itu saya mengatakan melazimi taubat. Ya, melazimi taubat ini umpama kita ni suka masak, Indira. Kita ni membalik kuali, mungkin suka masak. Kita ni membalik kuali. Ya. Kalau kita ni memasak, kalau first time confirm bawah kuali itu ada kamar sedikit, warna hitam. Jadi melazimi taubat ni umpama kalau tani lihat hitam, terus tani bertaubat, tani cuci terus. Jadi bersih semula kuali itu. Tapi kalau sekiranya kita ni memasak, kuali itu hitam, tani dah cuci, biarkan saja. Kalau 100 kali kita ni memasak, confirm kuali itu akan hitam lagam dah. Betul. Jadi umpamanya macam itu. Kalau kita ni biarkan diri kita ni penuh dengan dosa, tanpa kita ni bertaubat, maka gelaplah hati kita ni. Itu umpama kuali. Ngap cerita pasal kuali itu. Tapi boleh. Seterusnya adalah yang kedua adalah Allahu Akbar. Yang kedua adalah menjaga solat fardu 5 waktu kita ni. Jangan kita ni tinggal sembahyang kita ni. Seterusnya berkawan dengan orang yang baik. Dan seterusnya adalah denda dan hukum diri sendiri apabila kita ni membuat kesilapan. Maksudnya di sini ada cerita seorang tabi'in yang bernama Abdullah bin Aunah. Ya, orangnya ni jenis hormat kepada ibu bapanya. Tidak pernah ia bercakap kasar, tidak pernah ia meninggikan suara arah ibu bapanya ni. Tapi pada satu ketika ibunya ni memanggil ke dia. Indai sengaja Abdullah bin Aunah ni seorang tabi'in ni, ia tertinggikan suaranya. Kemudian dia melihat ibunya ni macam sedihlah sedikit. Jadi ia rasa bersih hati. Jadi ia rasa bersalah. Jadi apa yang dilakukannya adalah ia membebaskan 2 orang hamba saya untuk menebus dia punya kesalahan atau. Jadi apabila kita ni rasa buat salah, contohnya menyinggungkan hati perasaan ibu bapa kita ni, adik kita ni, tebus dosa kita ni atau belanja dorang makan. Itu maksud saya sebenarnya. Kayak jangan macam orang dia berdosa rasanya. Seterusnya rajin-rajinlah kita ni membaca Al-Quran. Rajin-rajinlah kita ni berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam bissawab. Nampaknya itu saja waktu dan masa yang diperuntukkan untuk kita Yang Mulia Ustaz ya. Sebetulnya banyak lagi ingin kita pelajari dan kita yakin ya Nadirah ya, nanti ilmu yang bermanfaat ini insya-Allah akan menjadi amal jariah kita mudah-mudahan. Baik, Rompak Pagi mengucapkan jutaan terima kasih kepada Yang Mulia Ustaz ya, yang bersama kita memperkatakan mengenai dengan menjadilah insan cemerlang. InsyaAllah di lain kesempatan kita berjumpa lagi Yang Mulia Ustaz ya. InsyaAllah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.